Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada Ayahanda Datuk Doktor kami. Tak lama dah tu. Amin. Pada Ayahanda Doktor kami dan juga Ayahanda Profesor Emerita Datuk Paduka Dr. Mahmud Zodi Haji Abdul Majid atas kesudian mingguan. Dan saya ingat ini program pertama kita lepas raya ataupun program-program lain ada dah Tok Muk? Saya tak start lagi hak ni start. Wacana-wacana lain tak ada lagi. Baik, dan kebetulan kita pula semakin ramai orang bekerja dari rumah ni, harapnya semakin meriah lah kita punya live ni. Sahabat-sahabat yang share dan seumpamanya. Dan topik hari ni sangatlah topik yang grounded lah, kita kata sangat mendasar. Dan isu ini isu yang dibincangkan semenjak dari zaman Nabi Adam sampailah kiamat lah tu. Isu berkaitan dengan perkuburan dan seumpamanya. Saya baca satu buku berkaitan Qasasul Anbiya ni. Menarik di sana Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam Sahih Qasasun Nabawi, dia punya kitab tu, dia masukkan beberapa riwayat berkaitan dengan akhir hayat Nabi Adam alaihissalam. Yang mana bila dia akhir hayat tu, ringkas ceritanya, Nabi Adam dalam keadaan sakit ni, dalam keadaan yang agak uzur, telah bagi tahu kepada anak-anak dia yang berkali ramai lah masa tu, bahawa dia teringin nak makan samarat minal jannah, yakni buah-buah syurga ni. Dia teringat zaman dia duduk syurga tu, dia nak rasa balik. Jadi dalam riwayat tersebut, anak-anak dia pun dah ayahanda suruh keluarlah cari. Maka nak keluar cari tengah jalan, jumpa beberapa orang pemuda yang cantik, tampan dan seumpamanya. Maka ditanya pada mereka, nak ke mana? Ayahanda kami sedang sakit, nak makan buah gini-gini. Jadi pemuda-pemuda tadi kata, tak payah, balik sekarang. Mereka balik bersama, sampai di rumah. Bila pemuda-pemuda ni, disebutkan pemuda-pemuda, yang ni jamak ramai lah. Bila dia nak masuk dalam rumah tu, tiba-tiba Hawa, yakni isteri Adam itu, tengok pemuda-pemuda ni terus macam menyorok di belakang Adam. Jadi dia kenal, rupa-rupanya itu malaikat. Jadi Hawa ni kenal tu malaikat. Jadi bila begitu, Adam ni macam marah sikit lah. Dalam ayat, dalam cerita tu ada istilah dia guna. Adam macam kata, giyah jauh sikit. Sebab kamu lah dulu, kita ni, di sinilah ulama bincang lah. Jadi dia guna macam istilah, sebab awak dah dulu kita duduk sini ni, maksudnya diturunkan di keluar syurga ni. Ada kalimah tu. Jadi malaikat masuk dan malaikat ambil nyawa Nabi Adam AS. Setengah riwayat sebut 960 tahun, setengah riwayat 940. Sebab diskaun bagi dalam riwayat hadis lain, diskaun bagi pada Nabi Daud AS. Baik, ringkas ceritanya lagi, setelah meninggal tu, malaikat-malaikat yang menjelma jadi pemuda inilah yang uruskan jenazah daripada awal, iaitu mandikan, kafankan, solatkan, gali kubur, tanam dan seumpamanya. Lantas para malaikat ni kata, wahai anak-anak Adam, inilah cara urus orang mati. Ginilah sunnah kamu. Yakni kita boleh faham bahawa tradisi mandi, kafan, mandikan jenazah, mengkafankan, menyolatkan dan kemudian tanam dalam tanah ni memang sunnah semenjak dari zaman Nabi Adam alaihissalam, bapa manusia lagi lah. Daripada zaman Nabi Adam lagi. Abul Bashar yakni. Jadi di sinilah menariknya. Kemudian kalau kita tengok tradisi sikit lagi Tok Muk, Ustaz kami, tradisi manusia tamadun ni melihat kubur ni mainkan peranan utama. Contohnya Firaun buat piramid, rupanya kubur. Jadi di sanalah kubur ni ada kemudian membentuk satu kefahaman, satu sangkaan bahawa dia ada super power, dia ada kelebihan tertentu dan seumpamanya, sehinggalah Islam hari pun sebahagian daripada umat Islam masih ada kepercayaan-kepercayaan itu. Maka Al-Banna dalam usul yang ke-14 ni, dia sebutlah wa ziyaratul qubur ayyan kanat
sunnatan masyru'ah bil kayfiyatil ma'thurah ولكن الاستعانة بالمكبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجة منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للزريعة. Maksudnya ziarah kubur, yakni kubur siapa saja adalah sunnah yang disyariatkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi meminta pertolongan kepada penghuni kubur, siapapun mereka, berdoa kepadanya, memohon pemenuhan hajat, memohon hajat dari dekat maupun dari jauh, bernazar untuknya, membangunkan binaan kuburnya, menghiaskannya, memberikan cahaya lampu apa semua dan mengusapnya untuk mendapatkan berkat, juga bersumpah dengan selain Allah dan segala bid'ah yang serupa dengannya adalah dosa besar yang wajib diperangi. Kita tidak akan mencari-cari kebenaran terhadap amalan-amalan tersebut demi menutup pintu fitnah yang lebih parah. Ini kecederaan Al-Banna yang sangat selari dengan kenyataan-kenyataan para asatizah ataupun para pendakwah salafi mutakhir lah. Yang lawannya adalah sufi yang lebih lembut dan cenderung untuk buat belaka benda ni atas alasan benda ni tak salah dan seumpamanya. Jadi tajuk kita hari ni untuk mukaddimahnya mungkin saya bagi pada yang Ustaz Kamil dulu dah sebab ni masuk dalam wilayah akidah dulu. Lagipun tajuk kita bagi 3 hari ni, iaitu antara sunnah, fiqh dan adab. Bukan adab, adat. Jadi Dr. Kamil sebagai syarahan permulaan dalam 10-15 minit, apa yang boleh disentuh berkaitan dengan ziarah kubur dari perspektif sunnah, fiqh dan adat. Sebelum kita pergi pada Dr. Kamil pula. Pada Tok Muk pula. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya bincang bab kubur-kubur ni. Jarang saya bincang bab kubur ni. Jadi saya ambil panduan sikit. Di rumah ada kitab fiqh sunnah, tak sabit altar ada depan ni. Tak sabit ni fiqh sunnah dia ni asal mana bagi kata-kata pendahuluan. Jadi saya sabit awal-awal lagi buat kenyataan ziarah kubur ini adalah mustahabun. Mustahabbatul lirijal. Untuk orang lelaki mustahab. Tetapi kita tengok ada hadis awal-awal Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Mulanya dilarang, Nabi larang orang ziarah kubur. Sebab zaman itu zaman jahiliah. Takut bercampur aduk. Tapi setelah lama tu maka dia izinkanlah. Kerana dengan ziarah kubur ni mengibatkan kita ingat kepada akhirat. Tapi disebut juga di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menziarahi kubur ibu dia. Dan di kubur lah Nabi menangis. Dan orang dekat dengan dia tempat tengok apa, turut menangis. Maka Nabi kata, aku minta izin dengan Tuhan untuk beristighfar kepada Allah untuk ibunya. Tapi Allah tak izin. Lalu dia minta izin untuk menziarahi kubur ibunya, maka diizinkan. Kerana menziarah kubur ini adalah mengingatkan kita kepada maut. Jadi di sinilah kita lihat maksud daripada ziarah kubur ini ialah untuk mengambil iktibar dan memberi peringatan kepada kita sehingga dikatakan kubur orang kafir pun kita boleh ziarah. Sedangkan orang kafir. Tapi kerana memberi pengajaran kepada kita. Sebab itu dikatakan bila sahabat-sahabat Nabi pergi ke kampung Samud.
Jadi Nabi kata ziarahlah kubur mereka, tapi eloknya menangislah. Mana mengambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada kaum Samud. Jadi mana di sini kita lihat mana ziarah kubur ni mustahab bagi rijal. Tapi ada setengah pendapat juga, mazhab Maliki ke, mazhab lain juga mengatakan juga wanita pun boleh jika tidak ada raungan macam jahiliah sampai duduk. Atau dah buat dengan elok lah macam ada lelaki. Sebab tak ada beza lelaki dengan perempuan. Dari segi nak mengingatkan mati dan sebagainya. Jadi bolehlah ziarah. Dan Aisyah pun cerita Nabi malam-malam keluar pergi ke Baqi'. Dan Nabi pergi ke Baqi', Nabi bagi salam dan Nabi berdoa. Jadi timbul pula amalan tempat kita ni ada baca Quran dan sebagainya. Mungkin setengah mazhab dia kata Quran dia tak ada sebab Nabi tak buat. Tapi ada setengah mazhab kata Quran pun boleh baca sebab dia dekat, mujawarah. Dia dekat daripada baca di masjid, baik baca atas kubur. Setengah mazhab lah. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab-mazhab yang lain yang berpegang kepada apa Nabi buat, kerana Nabi tak buat, maka tak perlulah kita nak pergi baca Quran. Sebab yang Nabi buat di atas kubur tu ialah memberi salam dan berdoa. Dan juga menanda kalau perempuan boleh pergi, pasal Aisyah pun tanya, pergi kubur buat apa? Nabi cerita lah supaya pergi berdoa dan meminta istighfar kepada orang dalam kubur itu. Maknanya Nabi tak larang bila Aisyah sebut daerah kubur tu. Dan Nabi juga mau beritahu lah maknanya dalam kubur tu ada adab dia lah. Jadi adabnya kalau boleh bila pergi tu jadi kita jumpa dengan orang lah seboleh-bolehnya berdepan wajah lah. Maknanya kalau mayat tu di tanah menghadap kiblat, maknanya kita yang ziarah ni membagi belakang ke kiblat lah sebab nak tengok wajah dia tu. Tapi itu tidak syarat lah. Jadi kita cakap dengan orang lah. Boleh-bolehnya berdepan, kalau tak boleh depan, boleh lah setakat-setakat yang sesuai lah. Cuma yang pentingnya bila berdepan dengan dia tu, beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam, selamat atas kamu wahai ahli kubur. Semoga Allah mengampun dosa kamu dan dosa kami. Kamu dah pergi, kami akan ikuti. Zaman juga Aisyah saya menceritakan Nabi pun pergi ke kubur Baqi', pergi Assalamualaikum dara kaum mukminin juga. Nabi pun bagi salam macam itu juga dan mengatakan engkau telah semua dengan apa yang dijanjikan kepada kamu dan insya-Allah kami juga akan ikuti kamu. Allahumma ighfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Nabi pun minta ampun kepada ahli-ahli kubur Baqi'. Itu riwayat Muslim. Jadi mudah katanya kita nak hak ketat pun boleh, nak hak langgar pun boleh. Maknanya hak ketat pergi salam doa macam Nabi buat. Tapi nak ambil mazhab hak langgar sikit, nak baca Quran ke, nak baca Yasin ke, tak mengapalah. Sebab benda itu ada mazhab-mazhab yang membolehkan. Cuma apa ni? Syekh ni menulis tentang pandangan Ibn Qayyim mengatakan Nabi bila dia pergi ziarah kubur, dia pergi untuk berdoa, beristighfar bagi pihak mereka itu. Dan yang penting sekali ialah berbeza dengan orang-orang kafir. Orang kafir ni dia tak nak berdoa untuk orang mati ni. Dia kata mereka pula sebaliknya nak pergi minta dengan orang mati. Ayat tu dia tak boleh. Sebab dalam amalan yang kalau kita pun tahan. Tengok saya di Mesir, kita masuk kubur di Masjid Husain. Dikatakan ada kepala kena Husain. Dia masalah kita bukan nak tahu lah. Tapi kan orang ramai tu, dia berjalan tu jadi macam tawah juga dah. Kita nak ikut giliran dia. Ada memang ada orang tawah pun. Kalau dia kubur Imam Syafi'i lagi teruk.
Budak-budak esok nak periksa, dia bukan baca, dia bawa duit, dia capak ke kubur MSPI tu, minta MSPI bagi dia dulu. Itu jadi benda-benda yang bid'ah. Yang bimbang bid'ahnya, terutama setengah negara tu, dia pakai kucuk. Macam Kaabah lah, Kaabah tu, kita tawaf tu, menambahkan kemuliaan Kaabah tu. Tapi kalau kubur ni tak kira lah. Kubur wali ke, kubur nabi ke, kubur siapa-siapa pun, tak boleh nak kita tawaf. Tak boleh nak cium bangunan-bangunan dia tu. Sebab itu adalah perkara yang bid'ah. Dan bid'ah yang sangat-sangat diingkari. Yang wajib kita menjauhkannya dan haram kita melakukannya. Kita tak boleh nak kiaskan kubur tu dengan Kaabah. Kaabah tu makin kita tawaf, makin memuliakan. Tapi tidak boleh nak kias kubur ni kepada Kaabah. Walaupun dia kubur Nabi, walaupun dia kubur wali. Jadi dalam bab-bab ni, kita kena ittiba' lah. Kena ikut apa yang Nabi buat. Jangan pandai-pandai. Kalau takut, menjatuhkan kita kepada benda-benda yang tak elok. Bukan dia, boleh jadi perkara yang bid'ah. Sama juga orang wanita lah. Katanya Imam Malik memberi rukhsah. Dan juga setengah-setengah orang mazhab Hanafi dari riwayat daripada Imam Ahmad dan ramai juga ulama mengatakan wanita boleh ziarah kubur. Sedangkan masyarakat kita banyak pegang wanita yang tak elok ziarah kubur. Tapi adalah mazhab Hanafi dan juga Imam Malik memberi rukhsah. Jadi orang kata macam mana kan Nabi larang kan? Nabi larang tak jelas. Pasal pada peringkat awal tu takut bercampur aduk dengan perbuatan-perbuatan jahiliah. Jadi bila dah tak ada jahiliah, boleh jaga adat-adat secara yang elok, maka dibenarkanlah tak kira lelaki ataupun perempuan. Ia tak benar sangat perempuan sebab perempuan dia emosi. Takut kena menangis, duk meraung macam setengah orang Arab. Atau zaman dulu pak kita kan, orang-orang Cina mati pun. Ada orang Melayu kami upah, nangis. Ada kubur orang Cina tu. Zaman dulu, dapat duit. Jadi orang perempuan ni dia emosi sikit. Jadi kalau dah boleh jaga emosi, boleh jaga aurat, boleh jaga pergaulan dan sebagainya, tak ada masalah lah. Jadi kita kena ingatlah orang mati ni, yang penting sekalinya bukan ziarah kubur yang terbaiknya, yang terbaik itulah 3 perkara tu, anak yang soleh, sedekah dan juga ilmu yang dimanfaatkan. Jadi lain pada itu taklah sekuat hadis tu yang masyhur lah. Cuma pentingnya kena ikut kubur juga, lebih baiklah kita pergi berdoa, kita pergi beristighfar, dan orang mati ni semua kita tahulah. Daripada 2-3 perkara tadi, daripada ada anak soleh, kalau kita buat masjid untuk dia ke, atau kita sedekah untuk mereka yang sudah mati, atau kita gali sungai ke, gali air ke untuk orang guna, itu lebih besar lagi lah pahalanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sebab itu janganlah duk berebut lagi kubur sangat. Macam masa pasal perbezaan ni. Soalnya ialah bagaimana orang pergi kubur hari raya. Kalau dia ingat kerana hari raya tu lah, macam pahala kau besar ke, wajib pergi tak boleh lah. Tapi kalau dia pergi tu, tak ada masa lain dia boleh pergi. Hari tu dia boleh pergi. Dia ada kesempatan masa lain dia duduk Kuala Lumpur tu, masa Kerik Raya tu, ada masa lah nak pergi melarat. Tak boleh menganggap macam kita hari raya pergi ziarah kalau kerabat, maka kita pun nak pergi ziarah orang ahli kubur, tak boleh lah. Tapi kata tu yang masa ada innamal a'malu binniat. Jadi kita buat dengan cara yang betul lah. Jadi saya mudah situ ya, bagi Datuk mudah dia lebih kurang. Cuma tadi bila Rasulullah pergi ziarah Baqi', seingat ana lah tidak dijelaskan Rasulullah ziarah kubur-kubur yang spesifik. Maksudnya Rasulullah pergi secara umum lah. Tengok orang mati umum gitu.
Tapi lah masa sama adalah riwayat yang Ustaz sebut tadi pun bahawa Rasulullah ziarah kubur mak ayah dia. Yang mana adalah kubur spesifik yang kita boleh ziarah tu. Yang ni macam kita orang tok nenek kita meninggal apa semua tu. Jadi menariknya Rasulullah tu di Baqi' tu tidak dinyatakan dia ziarah kubur pak saudara dia ke, tapi pak saudara dia tidak Islam. Abu Talib tu, Abdul Muttalib. Yakni Abu Talib. Yakni isteri dia tidak dijelaskan dia pergi ziarah Khadijah ke apa semua. Wallahu alam, mungkinlah dia pergi ziarah Khadijah apa semua. Cuma tidak dinyatakan dalam hadis tu secara jelas. Cuma Tok kalau boleh Cuma satu lagi, bagi orang kita setengah dia kata, kalau baca Quran di masjid tu, kita kena niat sedekah ke ayah kita ke mak kita ke orang waras. Orang kata kalau pergi atas kubur dia, tak payah niat lah. Pergi atas kubur dia, temu jawarah. Ada setengah kata tu baca Quran pun tak apa tu. Tak payah niat dah. Cokok dah atas. Bak niat ni pun tak selesai lagi kita ni. Ya. Talafus niat dengan niat ada pun satu. Tapi tak apalah kita semula. Tomuk pula ada tambahan lagi ke? Ziarah kubur berkaitan dengan kalau tajuk kita ni kita nak dari sudut sunnah, fiqh dan adat. Jadi nak cari keserasian, yakni sebab adatnya pun ada juga. Tak boleh nafi tu ada tu. Dan adat ni sebahagiannya memang kita nampak tak boleh terima lah dari sudut kaedah kita. Tapi ada yang masih lagi ada toleransi ataupun boleh terima dari sudut kaedah-kaedahnya itu. Tapi dalam masa yang sama, kalau boleh kita naklah tepat dengan sunnah. Yang dari sudut fiqh dia, sunat lah dapat pahala. Tak kena harus saja. Di mana harus tu, kalau kata ulama haruskan, maka kita tahulah harus tu tak boleh apa-apa lah. Kena cara. Tak kena cara, tak ada apa-apa. Jadi kalau boleh nak sunnah, kok sunnah. Jadi Tok Mu tengok lagu mana tu? Boleh kita harmonikan perkara tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia, saya rasa pertama sekali maksud asal bandanya. Dia mungkin tidaklah sedetail nak cerita tentang hukum. Sejarah kubur tu, kaifiatnya begini. Jadi dia maksudnya ialah untuk menyatakan bahawa dalam Islam itu terutama sekali disiplin kepimpinan. Tidak ada pemujaan terhadap orang yang telah mati dengan cara kita pergi menziarahi kubur-kubur mereka. Kita tahulah adat di Mesir ni, terutama di Mesir ni, adat yang diwarisi daripada sejak zaman Fir'aun dulu lagi, iaitu adat membesar-besarkan tumbuh, membesar-besarkan kubur dan sebagainya. Sampailah kita tengok hari ni di di Hussein atau di mana di Muqattam tu kan, orang duduk atas rumah tu, duduk makan minum berkeluarga dan sebagainya, sebab kubur tu ialah kubur yang dibina mengikut struktur boleh kekal sampai bila-bila. Jadi masalah sekarang ininya, apabila kita kata para fuqaha mengatakan pada prinsipnya menziarahi kubur itu mustahabun, iaitu sunat. Tahap istihbab. Maknanya sunat itu ialah digalakkan lah. Jadi objektif penggalakan itu ialah untuk memperingatkan kita. Pertama sekali, ingat bahawa hujung kepada hidup ini adalah mati. Yang kedua, memperingatkan bahawa kita ada keluarga yang telah mati. Jangan sampai kita lupakan dengan begitu saja. Walaupun yang ada dan tinggal hanyalah kuburnya saja, tetapi hubungan antara kita dengan keluarga kita, dengan muslimin, muslimat dan sebagainya yang telah mati itu mesti terus berlaku. Tapi bagaimana cara berlakunya? Itulah yang disebutkan tadi, berlaku dengan secara yang ta'akul.
Jadi di sinilah ada perkaitannya antara sunnah Rasulullah, antara fiqh dan antara adat. Jadi adat ini terbagi kepada dua. Adat yang diadatkan dan adat yang teradat. Adat yang teradat ini ialah sesuatu tradisi yang sudah diterima umum oleh masyarakat dan sudah menjadi sebahagian daripada tradisi masyarakat itu, sudah menjadi darah daging dia. Jadi kita katakan adat-adat yang seperti ini samalah seperti barang-barang antik, benda-benda antik yang sudah menjadi sepati dalam masyarakat. Kalau sekiranya ia bertentangan dengan Islam dengan secara jelas, maka ia perlu dihapuskan. Tetapi kalau tidak ada satu dalil yang jelas yang menolak adat seperti itu, sebab adat dalam kehidupan manusia ini luas, maka kita tidak boleh menolak dengan begitu sahaja. Kerana Islam menerima adat sebagai satu sumber hukum. Maknanya kalau untuk menolak adat itu sekadar kita rasa ini bertentangan dengan hadis atau Quran, tetapi kita tidak begitu jelas benar-benar bertentangan ataupun tidak, maka berasaskan kepada ajaran Rasulullah, ia mesti dikekalkan. Kerana tradisi masyarakat itu adalah merupakan suatu dinamo yang boleh menyatu padukan masyarakat itu. Kemudian dari segi hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Kalau dalam kitab-kitab fiqh, biasanya hadis-hadis ini disebut dalam bab ziyaratul qubur lin nisa. Sebenarnya masalah lirijal ini tidak pernah berbangkit. Kerana orang perempuan ni macam Dr. Kamil kata tadilah, dia sangat emosional. Dia pergi macam-macam. Dia melaun, dia melolong, dia puji macam-macam, apa semua sekali. Kita tengoklah orang Arab kan? Tengok macam kes di Palestin tu. Mana dalam masyarakat kita, kalau orang kita kena bom sampai meriau-riau, merayau-rayau, apa semua sekali. Tak ada. Orang kita ni, masyarakat Melayu ni seorang yang sangat konservatif, sangat teratur, tertib, tenang dan sebagainya. Jadi kalau kita bercakap dalam konteks masyarakat kita, maka kita hanya melihat kepada masalah-masalah yang sangat kritikal. Satu daripada adat orang perempuan kita masa saya kecil-kecil dulu, bila dia pergi ke kubur, dia bercawak. Dia bercawak. Ustaz tak pernah tengok ni. Bercawak maknanya dia akad kain dia tu dia lindungkan. Jadi macam kain dia tu dicawatkan supaya di bawah dia tu tidak telus daripada bawah, daripada kubur. Takut orang kubur tengok dia punya dalam kain dan sebagainya itu. Itu adat orang Kelantan lah. Kurang-kurangnya. Tapi sekarang ni dah tidak ada. Dan pada waktu itu, tutup guru pun tidaklah kata, kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Malah dianggap sebagai sesuatu yang terpuji kerana bersopan apabila berjalan di atas kubur dan di bawah kubur tu ada mayat-mayat yang walaupun kita tahu mayat itu tidaklah berfungsi lagi, dia kata remade. Tetapi kerana sebagai ta'adub dan sebagainya. Dan kemudian dari segi doa apabila kita sampai kubur, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum ya ahlul kubur, itu untuk menyatakan bahawa orang Islam itu sama ada hidup atau mati, kita tetap mendoakan kebahagiaan dan kebaikan bagi mereka semua. Semuanya dengan orang-orang di kubur ni kita kata antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Itu sebenarnya kunci yang ada di kubur itu kan. Bagaimana kamu semua orang yang telah pergi, kami juga akan mengikut jejak kamu menjadi ahli kubur seperti ini.
Jadi soalnya sekarang ni, kalau yang berbakit dalam negara kita ini ialah soal tunggu kubur misalnya. Soal membaca Quran atas kubur dan tahlil-tahlil selepas kita mengkebumikan dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah perbincangan di antara kita. Tetapi semuanya ini tidak sampai kepada peringkat apa yang dilarang oleh Hasan Banna. Yang dilarang oleh Hasan Banna ialah memuja kubur. Dalam masyarakat kita dari segi fiqhnya kita katakan Hasan al-Banna menghalang orang-orang ikhwan daripada satu perkara sahaja mengenai kubur ini, iaitu memuja kubur. Pergi minta berkat dia, pergi minta azimat, pergi minta apa-apa semua sekali. Itu sahaja yang perlu kita fokuskan kepada hal seperti itu. Terutama sekali orang dalam peringkat pimpinan. Kita tengok macam dululah orang-orang parti politik kita bila nak pilihan raya politik pergi melawat kubur ni, pergi letak bendera di kubur tu dan sebagainya. Itulah mungkin khulasah. Oh, ada tak mu ni? Oi, bapa tak ada. Hak kena bunuh di raut tu kan. Aki apa tu pandi apa tu. Orang tu utama sekali. Mona Fendi. Mona Fendi. Saya nak mengupak orang UMNO ni. Dia orang UMNO ni dia Melayu kan. Kalau orang PAS tu dia untuk lebay, dia lain sikit. Jadi kerana kepercayaan Melayu, Islam tu Islam Melayu. Masih banyak lagi dengan percayaan dia pergi bomo lah, dia pergi ke kubur apa semua sekali untuk mencari berkat. Itu yang dianggap oleh Hasan Banna sebagai para pemimpin atau calon pemimpin yang tidak wajar diberi peluang untuk memimpin negara kerana orang ini masih lagi bergelombang dengan tahayul-tahayul yang boleh menyebabkan pimpinan dia terhadap masyarakat kadang-kala dalam keadaan kritikal berhadapan dengan benda yang karut-marut dan sebagainya. Itu tidak bagus untuk bangsanya. Itulah dulu. Baik, alhamdulillah penerangan yang sederhana panjang dan merangkumi semua topik yang kita bincangkan antara Dr. Kamil dan Tok Mok. Cuma kalaulah boleh dikongsikan sedikit pengalaman Tok Mok duduk Mesir dululah. Pernah ke join tempat-tempat yang kata majlis puja kubur apa semua ni? Saya ni ustaz orang sekular. Sejarah hidup saya macam sejarah orang sekular. Makna macam ni lah. Dari segi masalah-masalah rohaniat itu, saya mengambil iktibar bahawa aspek-aspek kerohanian itu adalah satu aspek yang kita hormati dalam Islam ini. Tetapi nak pergi lebih daripada aspek kerohanian. Kerohanian maknanya dalam bahasa Inggeris kita spirit. Bukan kerohanian dalam bentuk yang orang Melayu percaya ada satu unsur dia namakan kesaktian apa semua ni. Kesaktian dan sebagainya, ilmu-ilmu rohani itu saya tak percaya. Mula-mula saya percaya juga. Bila saya tengok orang kata ayah saya ni dia tetap takluk. Kata ayah saya kalau dia terjun dalam telaga, kalau ada lemir kerih bawah tu pun tak lut. Tiba-tiba dia ajak saya pergi menyangkul pokok. Kaki dia kena cangkul, kena cok. Darah. Saya pun kufur lalu dengan ilmu tu. Sampai bila-bila pun saya tidak lagi percaya kepada soal-soal spiritual yang seperti itu. Bagi saya spiritual itu ialah satu aspek daripada hidup manusia yang ada berkaitan dengan barzakh dan jannah dan nar, iaitu berkaitan dengan alam malakut yang lain, tetapi ada hubungan langsung dengan dunia kita sekarang ni. Itu saya kata saya ni orang panggil apa tadi?
sekular tu dia nak. Tak ada pengalaman. Malah dengan Masjid Imam Syafi'i pun dengan Zainab, Sayyidah Zainab pun dengan Husain. Saya pergi tengok begitu lah. Tidak ada satu zauq. Malah bila saya hadir sekali dalam majlis tasawuf, saya ni mengarut tarikat tu kan. Mana tarikat kita mengarut hanggut dengan ni lebih kurang tu asal kapur saya zaman kecil dulu. Jadi saya pun tidak mendekati lah. Tak kenal dengan jiwa lah kita kata ya. Tak kenal dengan jiwa lah. Tak kenal dengan jiwa sebab jiwa kita sudah dilatih sebagai orang yang macam tu kan. Tidak banyak mengharapkan benda-benda spiritual boleh membantu kita. Ini semua sekali kan. Doa tu yes lah kerana kita dengan Tuhan. Tapi kalau nak bergantung dengan spirit antara kita dengan Tuhan itu sangat keberatan. Dari segi. Ada pengalaman lah. Dr. Kamil pula? Banyak pengalaman dia tu. Pernah terlibat ke dengan ritual-ritual ke join ke lagu mana ke buat kajian ke dalam UN? Saya di Mesir tu, pasal orang pergi tengok kubur Ahmad Badawi, saya pergi tengok sekali. Tengoklah. Tengok orang ramai. Kita hanya menonton lah. Lepas tu, ya tu lah saya pergi sekali. Lepas tu, jadi masa tengok tu rasa, ya kalau boleh ingat balik lah, rasa okey ke tak okey masa tu? Saya kubur lah. Maksudnya kita duduk kapur dulu lah. Kubur lah. Habis kita lah bila saya ke Beirut dengan orang-orang apa tu? Ahbas. Nampak dia orang seronok lah dengan kubur. Kita pakai seluar jeans pun ada. Kita tengok biasa lah. Kita pergi bagi salam, bagi doa istighfar begitu lah. Ziarah biasa lah. Cuma rasa sikit lah. Bila kita pergi ziarah kubur Nabi tu rasa. Tengok dalam tu setengah mana tu. Jadi rasa tu lain lah. Tapi saya tak boleh tengok ikut tu. Orang-orang Pakistan, India tu siapa nak tinggal kubur Nabi tu pakai hundu satu umur tu kata Yalah. Mana kita pergi ziarah biasa lah. Biasa kan. Kau ambil baca lah. Takat-takat ingat baca Quran tu gitu lah. Tak ada benda spiritual sangatlah, biasalah muka kita orang biasalah. Saya nak cerita ke ustaz kita lah, Ustaz Dr. Kamil ni. Mungkin ada kesan pendidikan zaman muda. Saya masih ingat antara benda-benda yang memberi kesan besar ialah saya muda-muda dulu, ayah saya kata kalau mau nak duit pergi noreh lah. Tak, dia didik itu. Kalau nak duit pergi noreh. Noreh hak mana? Tu, getah dekat kubur tu. Jadi kita pergilah menoreh. Jadi antara menoreh dengan memung susu tu ada 1 jam kita kena berhenti. Tempat saya berhenti di mana? Tidur atas kubur. Jadi kubur tu tempat saya tidur, bernahat, tunggu nak pungut susu getah tu. Jadi atas wakaf dia lah, atas gerar dia. Duk atas tanah tu. La ilaha illallah. Atas tanah tu. Kita hafal kain semutar tu kan. Masa tu umur 15-16. Dia ada tanah tu kak. Tajuk Ustaz Kamil masa tu. Dia nak manja. Tajuk Ustaz Kamil masa tu. Lepas tu, kubur Badawi apa tu ditonton tu apa tu? Badawi. Badawi pergi juga. Ahmad Badawi. Pergi juga tapi tak ada feeling sangat. Lepas tu di Ahram ni saya bukan saja pergi tengok luar tu, masuk sampai ke dalam. Di mana Ahram? Sampai ke dalam dalam lubang. Piramid. Dalam piramid tu masuk dalam balai lubang. Awak tak masuk ke? Saya Kak Jah awak masuk apa semua sekalian? Saya masuk. Masuk ke dah? Masuk dalam tu tak ada feeling dengan benda-benda macam tu. Jadi macam Tuhan tidak memberikan satu emosi. Itu kalau cerita tentang emosi tu. Tu key point dia emosi tu. Ustaz. Saya nak cerita pukul 11 malam
Ini cerita peribadi saya. Pukul 11 malam, orang telefon, cerita abang ipar saya meninggal dunia. Pukul 11 malam orang telefon. Lepas tu saya bangunlah. Lepas tu isteri saya kata apa? Kata, ada cerita mengarut apa semua sekali. Saya tak nak bagi dia tak indera tidur tu. Pagi besok baru saya boleh oyak. Boleh tahan ke? Orang cerita abang mati, tak oyak ke bini sampai pagi besok. Sebab saya katanya, tidak ada kerja dah malam tu. Jadi itulah, saya jenis manusia macam tu. Oleh kerana itu, saya tidak ada feeling yang kita katakan macam tu. Itulah. Bila Tok Muk dengan Dr. Kamil sebut pasal Syekh Badawi di Tonto tu, Tonto ke? Tok Iskandariah? Tonto. Saya ingat baca buku kecil Qardawi, Bid'ah wa Sunnah wa Bid'ah tu. Dia sebut pengalaman dia masa muda belasan tahun, dia mengaji dengan seorang Syekh Sufi yang alim mazhab Maliki. Ke Hanafi, tukar dua tu. Jadi mengaji sampailah masuk bab zakat. Bila masuk bab zakat, ada bab korban, bab ibadah korban. Jadi bila Syekh tu mengajar ni, dia kata, dia ceritalah rukun-rukun korban apa semua begitu begini-gini. Tapi sudahnya, khulasahnya, dia kata, namun bagi kita orang sufi, benda-benda tu tidaklah menjadi keutamaan pemberat pada kita, begitulah. Jadi Qardawi yang muda pada masa tu telah bangun dan tak setuju. Qardawi kata, Syekh, sedangkan aku tengok, bila mari hari haul Syekh Badawi, kita semelih bukan banyak kambingnya, untanya apa semua untuk sebagai meraih ke haul Syekh Badawi tu. Tapi bila mari bab korban yang betul-betul sunnah, yang jelas pahala, dalil dia apa semua, tiba-tiba Mung kata benda tu tidak diberatkan bagi orang sufi macam kita. Jadi di sini Qardawi dia tak setujulah. Jadi fakih dia ni lebih muda, fakih dah lah. Jadi bila tak setuju tu, Tok Syekh dia ni tak boleh nak jawab benda tu. Hambak dia tu. Dia sebut dalam buku dia tu. Jadi Syekh dia hambak. Dia kata bila ditanya soalan begitu, berapa keutamaan dibuat perbandingan tu, Syekh tak jawab. Halau Syekh Qardawi. Jadi Qardawi kata, memang aku fikir, memang tak kena. Awak lagu mana? Jadi dia berpengalaman tengok benda-benda tu dan seumpamanya dan membentuk. Barangkali suasana Mesir ni sangat-sangat, tapi sampai sekarang pun kalau ikut maklumat dapat daripada sahabat-sahabat masih kuat lagi sebenarnya. Dia benda tu benda yang dah jadi satu tradisi yang itu, ni lah. Emosi dia tinggi. Tidak macam orang Melayu kita. Itu yang Hasan Banna ingat. Maknanya kamu Dr. kami nak cakap ke tu? Tak pasal ke tu mikrofon. Tak dengar tu tak dengar tu. Unmute. Dalam buku autobiografi dia yang 3-4 juzuk tu, dia cerita dia tonton tu Ibnu Qaryah tu. Ibnu Qaryah tu, dia tonton tu kalau Haul Mak Badawi tu dia macam perayaan sasa lah. Raya lah. Dia perayaan dia ada juga termasuk judi dan sebagainya. Sebab tu bagi dia mengarut lah. Perayaan lah. Lepas tu dia perayaan rakyat dia panggil. Lepas tu habis itu pergi ke Ibrahim Dasuki punya pula. Jadi Qardawi dalam bab tu dia tolak apa ni cara tasawuf yang melampau lah. Anak nampak dia yang tasawuf tu satu. Cuma di sana sentiasa benda-benda begini akan ada orang ambil kesempatan. Khususnya orang nego. Anak nampak bila demo ni duduk support untuk buat nego, buat keluar produk, boleh nego, orang ramai, apa semua. Jadi benda tu jadi meriah, lagi suka. Sebab akhirnya boleh buat utuh. Macam pilihan raya lah. Bila ada PRU, PRK. PRK. Perniagaan itu mengeksploitasi emosi masyarakat. Itu yang masalahnya. Dari segi takrim, menghormati itu, betul lah. Kita hormat betul-betul spirit tu. Tapi bila dia ada apa kita katakan eksploitasi itu, mungkin itulah saya tak berapa
ada zauq tu. Tomo tadi sebelum tu, Tomo nak ulah benda tu. Tertinggal potong dengan Ustaz Kamil tadi. Apa dia tu? Ada ingat lagi tak? Saya nak sebut tu lah. Nak sebut Tu okey. orang Mesir ni emosinya tinggi. Hmm. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu perkara tu di luar daripada logik akal walaupun dia cerdik. Jadi oleh kerana itu dari segi kepimpinan ikhwan ni dia juga terlibat dalam macam-macam bidang dan sebagainya. Maka oleh kerana itu awak kena banyak menggunakan reason. Jangan banyak menggunakan emosi. Dari segi salah pergi kubur, salah pergi memuja, taklah sampai kufur, tak sampai dosa berat-berat sangat, tak ada. Tapi secara satu gerakan yang perlu mendidik para pemimpin dia supaya lebih rasional, sebab itu dia tekankan sangat. Kalau tidak, tak ada sebab dia nak tekankan benda-benda macam ni. Ada satu maklumat yang dapat masa Amerika serang Afghanistan zaman Taliban dulu. Ada Taliban ni dah pergi putus habis lah patung Buddha apa semua tu kan. Itu satu hal juga dari satu sudut kita tak setuju juga sebab benda tu adalah khazanah apa semua itu gini. Bukannya duduk kita nak puja, tapi di sana ada ni Prof Basri Ibrahim lah, Yuniza dia cerita maklumat dia. Bila mereka mari duduk di Afghanistan, antara benda yang mereka tak kacak adalah gubur-gubur Tok Wali ni. Bahkan disalurkan duit-duit kepada orang kampung untuk baiki kubur-kubur Tok Wali ni, yang dianggap wali tu, Tok Wali tu ada apa tapi dianggap wali dan dipuja tadi, supaya masyarakat lebih tertumpu orientasi hidupnya macam orang India, Pakistan sebahagian besar yang kita tengok dalam TV apa semua. Nak hajat, nak apa gitu begini, lebih tertumpu pada pergi kubur berbanding dengan cara sepatutnya faqala rabbukum ud'uni astajib lakum semua ni. Jadi dari sudut kajian barat terhadap emosi tadi Tok Mu kata sebut tadi, mereka faham sungguh bahawa kalau golongan orang awam, tidak ulama ni, golongan orang awam orientasinya ke situ, maka kita barangkali tak perlu risau sangat. Jadi dia tak akan melawan. Dia tak akan melawan, dia tak akan bangkit akan senjata, melainkan dia akan duduk tumah situ saja. Jadi di sinilah saya tengok bila mari orang macam Ikhwan, bila mari gerakan macam yang bawa kesedaran intelektual, golongan pembaharu kaum muda apa semua ni, dia akan jadi satu ancaman pada status quo kuasa apa semua. Maka seruannya adalah umat ini tidak akan boleh bangkit dengan diminta dikubur, dengan tumah mengatik dikubur. Kena bangkit mengaji dan juga melakukan gerakan keilmuan, gerakan politik yang betul. Maka di sinilah penjajah, pemimpin-pemimpin yang tali baru apa semua ni akan rasa terancam, dan maka caranya adalah biarlah kubur itu diraikan apa semua tadilah. Mungkin Tok Mu boleh bagi maklumat tambahan apa yang saya sebut tadi. Itulah saya rasa macam macam di Afghanistan itu, maknanya Amerika telah mengeksploitasi emosi masyarakat kepada hal-hal yang spirit, bukan spiritual, benar-benar spirit macam ni, nak berkat, nak apa. Saya ni sekarang ni kan, bila baru ni perang Palestin kan, macam-macam hadislah keluar. Henry Kissinger kata tahun 2022 Yahudi tidak akan ada lagi di muka bumi ni. Kadang-kadang budak-budak tanya, macam mana ni? Saya kata inilah perangai banyak juga daripada orang Islam yang tidak mempunyai semangat juang yang kuat. Dia nak menang dengan cara bergantung kepada takdir semata-mata begitu. Tak apalah, begini. Ni kalau sekarang ni kalau berlaku apa-apa, kita dah nak kiamat dah. Nak kiamat. Maknanya awak tidak akan meneruskan perjuangan kerana nak kiamat. Ini benar-benar macam ni. Jadi kita tengok kerajaan Thailand. Kerajaan Thailand mendukung sangat dakwah
Tak boleh. Dakwah tabligh tu kerana apa? Dia ada orang dakwah tabligh ni tidak kacau kerajaan. Satu masa Pesuruhjaya British pergi ke Cairo, mula-mula sampai tu dia dengar orang azan semua seluruh Kairah tu bersaut-sautan. Dia kata apa tu? Kata itulah azan. Azan tu untuk apa? Untuk panggil sembahyang Zuhur. Lepas tu pas sembahyang tu apa jadi? Masing-masing balik ke rumah. Dia kata biarlah azan sampai bila-bila. Dia tidak mengacau politik kita. Lok Cromer punya cerita kata tak ingat. Lok Cromer punya cerita kata anda tak ingat. Kromo pergi. Kromo Cromer. pergi. Masyur tu. Hmm. Ustaz Kamil ada tambah hair sikit lagi? Cuma Kita gila, nak banyak cerita lah pengalaman. Dari segi realitinya, yang kita kena terima juga lah. Kehidupan kita ni ada empat daerah lah. Daerah pertama ni daerah paling sempit, iaitu Lepung Ibu. Lepung Ibu ni sempit lah. Sempit, gelap, benda-benda yang macam tu lah. Lepas tu lahir ke dunia. Lahir ke dunia ni katanya lebih besar lah daripada ibu tu. Dan bila kita mati, pergi alam barzah. Alam barzah tu lagi besar daripada alam kita hidup ni. Dan lepas daripada alam barzah, pergi kepada alam yang abadi. Dia lagi lebih besar. Sama ada syurga atau neraka. Jadi barangkali maknanya untuk alam kubur tu perlu persiapan juga lah. Sebab tu setengah ada di Nabi tu baca surah Al-Mulk untuk jadi kawan. Kita tengok dalam alam kubur tu dikatakan amalan semaya mari duduk kanan, puasa duduk kiri, haji duduk atas, amal-amal kebajikan lain duduk di bawah, duduk keliling kita. Maknanya benda tu kena percaya juga. Maknanya persiapan untuk alam barzah tu ya sudah tentulah. Alam akhirat tu dah syurga neraka, tapi alam barzah tu soal Dr. Kamil buat ni sikit ya. Jadi yang saya tekan tadi, apakah kesan dunia spiritual terhadap kehidupan semasa sekarang, bukan alam barzah dan alam kubur? Berjawab tu nak soal sikit. Payah soalan tu. Maksudnya tadi? Maksudnya perkaitan antara spirit dan spiritual terhadap kehidupan kita duniawi sekarang. Tetapi kesan dia terhadap alam barzakh dan alam akhirat itu memanglah spiritual, itulah spirit itulah yang akan kekalnya. Tapi untuk kaitan dengan sekarang, macam mana? Kaitan sekarang tu maknanya kalau kita nak persiapkan syurga, beza dengan persiap untuk kita neraka. Jadi pada alam barzah lagi, dia kata, di alam barzah lah mula-mula kita terima keadaannya. Panas ke, sejuk ke, sepik ke, makna dia bermula ada barzah lagi. Bukan syurga neraka tu dah tamat dah. Mana alam barzah tu dah ada orang di Quran pun dah sebut tu, dalam kubur sampai rusuk tu. Saya ingat tu Ustaz Badrai cerita dalam kelas dengan tafsir tu. Rusuk tu makin rapat, makin rampak, gelap gelemak. Sempit. Dia mari segala binatang, gapo semua sekali. Berbeza dengan orang yang dibuka kepadanya. Nampak luah, bercahaya macam-macam. Jadi benda tu, makna kok mana pun dia akan beri kesan kepada kehidupan kita di dunia ni. Cuma kalau anda boleh ulah sikit soalan Tok Muk tadi, anda melihat iman ni satu benda yang kita percaya benda tak nampak, yang tak boleh campai dengan panca indera. Makanya ia satu bentuk ujian, tapi Allah datangkan akal dan juga wahyu. Jadi dengan bekalan akal dan wahyu tu dan juga hujah-hujah itu menjadi ujian pada kita untuk percaya pada benda yang di alam gaib sana lah. Jadi secara teksnya alam kubur apa semua itu begini. Jadi yang menariknya setengah-setengah ulama besar pun ana pernah dalam kelas Dr. Faisal kita lah, Dr. Ahmad Faisal ni. Dia sebut tak silap ana Ibnu Rushd ataupun Ibnu Sina. Pernah ada kalam dia macam buat statement, kalau tidak kerana iman aku tak percaya ada azab kubur. Yang ni iman itu yang jadi menyebabkan kita ni
ada ni azab kubur, tak kira tak ada. Ya. Kena jaga ni. Ya. Jadi ujiannya pada iman, benda tak nampak. Jadi kenapa iman para Nabi dan Rasul naik sokmo, tak turun-turun? Sebab Nabi dan Rasul dibuka hijab, dia tengok malaikat, dia tengok kubur, dia tengok. Jadi bila dah kita ni nampak, tak ada masalah dah lah, percaya sungguh lah. Ni. Tapi kita ni sebagai orang biasa masih lagi time mari percaya Yazid, time mari rasa gerung kau azab kubur tu naik sikit. Time mari galik kan jatuh sikit. Jadi bagi ada nampak begitulah, sebab bagi tak nampak. Jadi ujiannya adalah kena percaya bagi tak nampak, termasuk Allah, malaikat, nabi-nabi, rasul, azab kubur ke apa tu. Tapi kita ada teks kalam yang kita yakin tu kalam Allah, baru dia akan jadi gini, akan jadi gini, akan jadi gini. Itulah permainan, atau bukan permainan, ujian yang ni pada kita lah kalau situ tak mu. Jadi kita pun dah 4 minit, mungkin tak mu ada poin tambahan sikit lagi dalam realiti kita orang Melayu ni, dan juga kemudian kita sudahkan dengan Ustaz Kamil lah untuk perbahasan kali ni. Jadi dalam realiti kita ada banyak benda-benda yang kita kena stop. Yang apabila kita kata alam spiritual itu mempunyai kesan yang secara langsung terhadap kedudukan kita dalam kehidupan dunia ini, misalnya semangat keris, ataupun keberkatan kubur para aulia atau sebagainya, itu bagi saya jangan anggap ada kaitan dengan kehidupan kita sehari dua ni di dunia ni. Sebab saya kata tadi saya ni orang sekular. Tetapi kalau kita hormati para aulia, para as-salihin dan sebagainya, maka ia akan memberi saham kepada kita di akhirat nanti. Bukan akan memberi kekuatan tenaga batin kepada kita, ya, kekuatan hebat, orang tengok, orang takut, orang gerung, itu khayalan kita semata-mata. Tetapi kita dapat pahala kerana kita mengingati mati, dapat mendidik supaya diri kita lebih tawaduk, lebih khusyuk kerana kita tahu lepas ni kita akan mati dan sebagainya. Itu jadi saya cuma memisahkan ini antara dua alam ini, itu yang saya nampak bukan memisahkan, tapi membezakan. Iyalah. Memisahkan jadi sekular betul lah tu. Bahaya tu. Sebelum kita pergi pada Ustaz Kamil, ada satu wawancara dalam TV3, majalah 3 beberapa tahun sudah, selepas daripada mereka kena tsunami tempoh hari. Jadi wartawan TV3 ni pergi temu ramah beberapa orang pemuda di Aceh ni, yang mereka ni saban minggu akan pergi ke kubur Syiah Kuala, iaitu Syekh Abdul Rauf Singkil. Dia pergi di kubur dia tu, antara kubur yang tidak rosak di mana banjir tu, lagilah naik saham tu. Jadi bila begitu, di keliling kubur tu ada macam chalet kecil-kecil. Memang tempat untuk orang lari ziarah. Jadi dalam rakaman tu TV3 tu memang saya tengok sendirilah. Jadi wartawan tanya, kenapa pilih kubur ni? Aktiviti mereka selepas daripada mereka selamat, selepas daripada tsunami tempoh hari, mereka yakin kerana mereka duk buat ritual ataupun amalan khusyuk di kubur-kubur orang soleh ni lah, antara punca yang menyebabkan mereka lebih selamat dan seumpamanya. Jadi wartawan tanya, kenapa kubur ni yang dipilih? Jadi jawapannya, saya ingat lagi, dia kata kita tak pergi semua kubur, kita pergi kubur-kubur yang kita yakin ada dia punya fadilah ni, dia punya kelebihan tokoh tu. Dan masa dia pergi tu, bukan dia seorang pergi, kumpulan orang lain ramai dah duk keliling, duk masak sembelih kambing apa semua makan lah. Jadi masa sebahagian yang duduk masak ni duk masak lah, tapi sebahagian yang lain duduk mengatik depan kubur ni, duk pergi pagar kubur, duk mengatik lah la ilaha illallah, ada baca Quran apa semua. Jadi bila dah sampai tahap tu, pada pengalaman, pada pemahaman saya yang tidak luah ni, saya kira itu dah jadi satu subjek ataupun satu perkhususan ibadah yang itu yang kita risau, takut jadi gitu tu. Jadi sampai tahap
setiap minggu kena pergi buat gini, kalau tak buat nanti tsunami kedua akan mari. Jadi meletakkan atas batai tubuh, atas batai zahir, kubur tu untuk minta untuk apa semua. Jadi benda-benda begitulah yang kita Ya. minta sangat tak jadilah. Cuma di Malaysia ni, kalau Ustaz Kamil atau perasan, di sana ada usaha oleh sebilangan ustaz-ustaz juga membawa pakej ziarah macam ziarah Mekah Madinah tu, tapi ni dia buat pakej ziarah ke kubur-kubur Wali Songo di Indonesia. Oh. Jadi memang dia buat nego sungguh. Tapi kalau sekadar pergi melihat melancong tak apa. Tapi dalam saklar dia tu dia sebut untuk pergi mendapat berkat, berdoa dan nak minta hajat. Dia sebut jelas. Ada saklar tu dulu sebab kita pergi kuliah tu tengok apa dia baca terkejut anak. Dan bila orang pergi ziarah dengan niat nak minta begitu tu anak kata ni dah. Sekadar nak pergi ziarah untuk tahu sirah apa semua tu, ziarah kubur Firaun pun tak apa, tak ada masalah. Tapi tahap-tahap kalau nak pergi ziarah apa? Ambil berkat, nanti boleh berdoa di sana, apa-apa hajat, semoga-moga dia adalah semoga tu. Semoga-moga dimakbulkan. Jadi di situlah saya rasa benda ni sedikit kita kena tegah lah. Macam mana Ustaz Kamil tu sebagai penutup ulasan tu? Benda spirit ni benda kita tak nampak. Tapi kita tengok macam ni lah kita sebut. Pertama, dalam pun ibu tu, ada orang makan nasihat, ada orang bayi nasihat, vitamin. Dia akan berkesan bila dia lahir ke dunia. Jadi benda rohani macam juga. Pak Nabi kata bila jimuk tu, kena baca doa. Beza dengan tak baca doa. So, anak-anak kita pun ada hak jenis hati lembut, ada hati keras dan sebagainya. Kemudian daripada dalam dunia ni juga, dia terbagi dua lah tadi. Bila dia dididik dalam perut tu, bila keluar ke dunia ni, ada jadi jahat, ada jadi baik, ada rasuah, ada tak rasuah, ada suka ibadat, ada tak ibadat. Dan benda tu akan berkesan pula kepada itu adalah bentuk yang agak diberi gambar yang macam-macam lah. Marobuka wa manabiyuka mari ulah mari. Saya ingat itu cara Nabi nak gambarkan lah. Kita tahu senang macam mana betul-betul azab tu. Badan kita dah repuk dah, dimakan ulat dan sebagainya, jadi tanah dah. Tapi yang berlaku dalam alam barzah tu, kita tahulah sebab banyak dah ada hadis benda yang baik. Dan benda itu juga akan berkesan kepada yang akhir sekali pergi ke syurga atau pergi ke neraka. Mana alam kubur ni tak boleh dipandai acting juga lah. Itu jelas tu, jelas. Cara kita buat interaksi dengan dunia kubur ni, kena rasional, kena ikut sunnah, jangan duk hereka. Supaya jangan jadi bodoh dan diperbodoh ke orang lah. Saya teringat jenaka ni, boleh kat jenaka boleh. Boleh. Kita pergi Mekah kan, pergi Arafah tu, naik Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni, dia kata nak Jabal Rahmah tu, kita niat apa saja, dapat. Ramai. Jodoh lah, jodoh. Duk kata naik duk anak bini dua, tak pui isteri dia naik. Isteri dia tak pui, dia naik. Takut makbul sungguh. Itu maksudnya ada kesan. Ana dalam kuliah nak sebut Jabal Rahmah tu lah jadi masyhur kata tempat makbul doa sebab Nabi Adam jumpa dengan Hawa situ. Sahih tak sahih tu sebenarnya tak sahih pun. Ya. Cumanya masyhur tu. Jadi ana kata bila pergi tu tengok moci-moci ni tua lah ni pocik-pocik ni. Panjat tu nak sampai atas tu sejam juga nak sampai dia kata. Ya betul. Tapi usaha. Pergi duduk kata pocik. Doa jodoh apa lagi umur 7-80 dah ni. Dia kata tidak doa ke saya, anak cucu kita lah. Jadi kita katanya baiklah doa dalam Masjidil Haram, tempat memang fadilat yang jelas. Jadi dia pergi ke bukit tu lagi. Satu, yang kedua bila Dr. Kamil sebut pasal nikah tadi, jimuk tadi. Kalau kita ingat kitab Jawi ni bukan Tajul Muluk ke apa-apa. Hak jenis ada petua-petua ni. Tajul Muluk. Maka antara petua-petua ni adalah
hari dikatakan hari-hari bulan-bulan dalam Islam ni ada hari Maulid, ada hari tak Maulid. Which Abu is sebenarnya Laki tu. macam tapi sebenarnya dalam Islam tak ada belaka dia serupa. Cuma dibahagi-bahagikan itu. Jadi ada sedikit macam persamaan macam orang Hindu lah. Hari ni tak comel, bulan ni huduh, bulan ni. Ya. Jadi bulan Safar kita tu, bahawa bulan Safar adalah bulan nyakit. Saya ingat ada satu video ustaz mengajar ni, kitab mana tak tahu. Tapi dia mengajar sungguh lah. Dalam kuliah lah. Dia kata siapa yang bersama dengan isteri mereka pada malam bulan Safar. Kalaulah lekat anak malam itu, maka lahir anak akan jadi gila, akan jadi bengong, akan jadi la haula wala quwwata illa billah. Macam mana dia boleh? Tapi balik pada bila orang kita dulu ni dia tengok satu kitab terbitan tulisan Jawi, pada sangkaan mereka itu adalah rujukan muktabar lah, walaupun kadang-kadang tulisan itu berbentuk catatan-catatan, petua-petua sahaja. Tapi bila bercampur aduk ada ayat hadis, maka dianggap segala benda ada letter tu begitu sekali benda petua yang dianggap macam tinggi lah nilai dia macam Quran hadis. Itu jadi masalah dan dipegang oleh orang tua kita dulu tu. Jadi bila nak betul balik tu, mak Tok Nenek Anas sendiri pun mak kita pegang tu tak mak. Nak naik rumah, jangan kalau boleh hari Khamis lah, hari Maulid. Jadi dia ada pegangan dia tafsir dia lah. Gini-gini kita ngaji kita kata tak ada benda lagi. Jadi dia sebelum tahun 59 ada tiap-tiap bulan Safar dia ada upacara tolak bala. Hantar bala. Itulah di BCB tu kan. Dia kau tamu tengok tu. Ustaz kami dah tengok tu. Sempatlah kita 59 tu dah besar dah. Ada satu video RTM buat dokumentari. Kalau jumpa anda forward balik ke Ustaz kami atau dia buat dokumentari berkenaan dengan festival mandi Safar ni lah. Di Melaka masa tu. Di Tanjung Kling tu. Tu. Di Melaka. Kuat benar tu. Kemah molek dengan berjoget apa semua. Lebih benar tu. Kata padai pun. Tapi katanya antara orang yang bertanggungjawab cuba untuk menghilangkan unsur-unsur ini atas nama tradisi budaya. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan lah. Dia kata dia cuba menghapus secara hikmahnya. Slow sehingga tak ada dah benda tu dalam buku apa semua hari ni. Begitulah. Jadi menarik hari ni Hana sengaja bawa perbincangan lebih daripada pengalaman itu supaya pada pendengar tidak rasa berat lah. Sebab tajuk ni kalau nak kiranya berat sangat ni. Tinggi pada akidah apa semua. Jadi terima kasih akhirnya kepada ayah anda Ustaz kami atas komitmen bulanan. Kita ada 5 siri lagi, insyaAllah kita cuba settlekan, selesaikan 5 siri lagi. Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada yang anda Profesor Emerita Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. Hafizahumullah Ta'ala kedua-duanya. Semoga Allah Ta'ala jaga. Ni musim-musim kena hurailah lah tubik tu dua-dua tu. Bahaya sungguh ni, tak tahu bagaimana tu. Bahkan kita nak terima anak cucu tu pun kadang-kadang risau juga kalau mereka ada kontak di luar kan. Tak seumpamanya banyak lah. Anak bercakap macam ni sebab Zaujah ni memang duk jaga frontliner yang mula-mula terima orang yang datang swab sebab dia sister di emergency PPUM. Jadi learning ni memang balik malam Tok Muk balik pergi siang balik malam tak tahu hari kan. Memang emosi pun tak stabil, memang balik dia hoha-hoha pun kita senyum. Ya. Tak boleh buat apa. Betul. Tak buat gana lagi, tak boleh kira dah kita kata. Ya, trauma. Reda je lah. Tapi nak katanya memang tertekan lah. Memang tertekan. Frontliner kita memang sangat tertekan. Itu kalau dapat ni lah. InsyaAllah. Baik, masih insyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan pada masa dan tempat yang sama insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.